Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih lagi bincangkan ayat ke-39, 40 dari surah Yasin. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, muka jilid yang ke-8, muka surat ke-23, iaitu firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la yusabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan peringkat-peringkat garis edarannya hingga setelah dia sampai ke peringkat yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pula tidak dapat melalui siang, masing-masing beredar pada paksinya. Sungguh-sungguh rahmati dan dikasih sekalian, kita telah bincangkan dalam satu hadis, iaitulah Nabi SAW bertanya kepada sahabat namanya Abu Dzar radhiyallahu an, "Ya Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syams?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tazhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha azza wa jal wa tasta'zinu fi ruju' fayu'dhanu laha wa ka'annaha qad qila laha irji'i min haythu ji'ti fatarji'u ila matla'iha wa dhalika mustaqarruha summa qara'a wasyamsu tajri li mustaqarriha. Hai Abu Dzar, apakah engkau tahu ke mana pergi matahari? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab para sahabat ketika Nabi bertanya kepada mereka, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dia pergi hingga sujud di hadapan Tuhannya, lalu minta izin untuk kembali, lalu ia pun diizinkan, seakan dikatakan kepadanya, kembalilah ke mana engkau datang. Sehingga ia kembali ke tempat terbitnya, dan itulah tempat peredarannya. Kemudian baginda membaca dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Ini merupakan hadis dari Ahmad. Ada banyak lagi hadis yang menceritakan tentang perkara yang berkenaan, iaitu perkara tentang matahari ke mana perginya waktu ia terbenam. Jadi telah saya uraikan kepada tuan-tuan bagaimana sistem solar dan juga sistem bulan yang Allah jadikan dalam kehidupan ni, jarak ketersusunannya. Matahari itu jaraknya 93 juta batu dari bumi, iaitu 150 juta kilometer, manakala bulan pula jaraknya adalah 384,400 kilometer, iaitu bersamaan dengan 238,855 batu dari bumi. Dan bagaimana Allah telah menggambarkan hatta 'ada kal urjunil qadim. Kemudian bulan itu dibandingkan dengan keadaan tandan korma yang telah membengkok, jadi menunjukkan kepada warnanya dan merujuk kepada keadaannya. Ini dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ini merupakan satu tashbih, namanya tashbih mursal mujmal, iaitu hatta 'ada kal urjunil qadim, yang merupakan, kalau kita belajar bahasa Arab dalam bab tashbih, ni wajah persamaan yang dikemukakan itu dalam 3 bentuk. Yang pertama disebut riqahnya, lembutnya. Yang kedua inhinaknya, iaitu bengkoknya. Yang ketiga sufrah, jadi ini dari sudut warnanya. Dan kemudian kita belajar juga dalam bahasa Arab, Allah menyatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ini merupakan satu uslub dalam bahasa Arab yang merujuk pada taqdim al-musnad ilahi li taqwiyati al-hukmi al-manfi. Ini dalam bahasa Arab, dalam bab dipanggil musnad dengan musnad ilahi. Jadi di sini musnad ilahi dikedepankan. Dia lebih jelas dan lebih ablagh. Ablagh ni makna lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan ayat la yanbaghi li syamsi an tudrikal qamar. Tapi bila Allah sebut la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, maka syams itu merupakan musnad ilahi yang dikedepankan berbanding dengan musnad untuk menunjukkan kepada penguatan maksud yang di bawah. Macamlah kita kata anta la takzib. Ini ayat ni lebih kuat daripada kita mengatakan la takzib, jangan bohong. Kerana kalau kita sebut anta la takzib, kita tujukan ayat itu, peringatan itu kepada anta. Awak jangan bohong. Kalau kita kata jangan bohong je, tak begitu kuat. Tapi kita sebut anta la takzib, awak jangan bohong tau. Samalah dengan ayat ini, maksudkan sini la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Maka musnad ilahi telah pun dikedepankan, tujuannya untuk memperkuatkan ayat ini, menceritakan kehebatan sistem matahari yang ada, yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Dia tidak akan dapat mengejar pergerakan bulan. Kemudian bila Allah SWT menyebutkan wa kullun fi falakin yasbahun, ini Allah SWT telah menjadikan satu yang tidak berakal, iaitu matahari dengan bulan dalam sistem yang besar itu seolah-olah berada dalam tanzil ghairil aqil manzilatul aqil. Ini meminjamkan sifat mereka yang hidup, manusia yang hidup, kepada makhluk-makhluk lain. Ini disebut perkataan sepatutnya
yasbahu, tapi kenapa Allah sebut yasbahun? Jadi seolah Allah SWT membawakan, mentakbirkan matahari, bulan, bintang ni semua dengan dhamir jamak muzakkar. Dan kita belajar bahasa Arab, yasbahu, yasbahani, yasbahuna. Dia sedang berenang, mereka berdua sedang berenang, mereka beramai-ramai sedang berenang. Jadi dipinjamkan sifat manusiawi itu kepada makhluk-makhluk yang besar seperti bulan, bintang dan matahari ini, maka mereka dipinjamkan sifat-sifat kemanusiaan. Ini adalah untuk sifat-sifat orang berakal. Berenang tu manusia lah. Kenapa pula makhluk orang besar ni dipanggil berenang? Ini adalah untuk menunjukkan kepada kita satu bentuk majaz yang merujuk kepada, ataupun isti'arah di sini merujuk kepada bahawa makhluk-makhluk yang besar ni bergerak dengan tenang, dan kita sebagai manusia yang duduk di atas perut bumi ni tak pernah pun rasa gusara, sebimbang. Adakah boleh berlaku di antara kesemua ni pelanggaran-pelanggaran? Kita bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ya, dalam kehidupan kita banyak kes yang melibatkan, contohnya kapal terbang melanggar sama sendiri, ataupun kapal terbang jatuh, ataupun kapal yang besar itu tenggelam, ataupun kapal itu berlanggar. Selalu kerap kan, kereta api berlanggar, kenderaan di jalan raya berlanggar. Semua itu berlaku. Tapi bila menceritakan tentang nikmat hidup di atas muka bumi ini, yang Allah telah menciptakan semua itu, dan bukan setakat matahari dengan bulan dengan planet-planet sahaja, bahkan ada juta sistem galaksi yang ada di angkasa raya yang kita baru hari ini dapat mengetahui tentangnya. Dan seperti yang saya telah terangkan tuan-tuan pada kuliah yang lalu, ada bintang yang saiznya beribu kali lebih besar, 2100 kali lebih besar daripada matahari secara tepatnya, Majoris ini, yang cahayanya sampai ke bumi selepas 5,000 tahun cahaya. Bayangkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kaun penciptaan Allah untuk kita renungi, supaya dalam diri kita menguatkan akidah. Kerana surah Makkiyah sifatnya adalah untuk penekanan dan fokus kepada akidah yang telah kita bincangkan. Jadi bila Allah menceritakan tentang matahari ini bergerak mengikut waktunya ataupun tempatnya, kedua-duanya boleh digunakan, sama ada makar itu merujuk pada waktu ataupun tempat. Kalau merujuk pada tempat, memang kita fahamlah dia terbit waktu pagi di sebelah timur dan dia akan terbenam di sebelah barat pada waktu petang. Kecuali Allah Taala akan menetapkan dia untuk terbit juga di sebelah barat, dan tak kali itu berlakulah kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua merujuk kepada waktu. Kerana matahari ini ikut taksiran umurnya sekaranglah sebanyak 6.4 trilion tahun umurnya. Dan dia telah pun melalui separuh daripada umurnya. Jadi tinggal lagi beberapa waktu dia akan habis fungsinya. Ini disebut dalam bahasa Arab, dia kembali kepada marhalah al-imlaq al-ahmar. Dia jadi giant yang warna merah, kemudian bertukar Kuwaikib al-abyad menjadi bintang warna putih, kemudian al-Kuwaikib al-aswad menjadi bintang kecil yang warna hitam, dan cahayanya akan pudar. Ini berkaitan dengan black hole dan sebagainya. Dan akhirnya habislah cahayanya. Dan inilah yang Allah telah gambarkan wajumi asyamsu wal-qamar. Dan matahari akan habis fungsinya, maka dia akan dikumpulkan sama bulan dan berlakulah kiamat. Allahu Akbar. Benarlah firman Allah Taala dalam surah Fatir yang lalu, bila Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takutkan Allah itu kan hanyalah di kalangan hamba-hambanya yang mempunyai ilmu pengetahuan. Makin dia menuntut ilmu, makin dia rasa kerdil dirinya, makin dia rasa benar firman Allah Taala ini, makin menyuburkan iman dalam dirinya. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saya telah jelaskan kepada tuan-tuan juga berkaitan dengan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan apa yang disebut oleh Allah Taala kat sini, bahawa bulan yang dijadikan itu, yang ditetapkan peranannya itu, dia bergerak di tempat-tempat yang mengikut peringkat sehingga dia sampai menjadi tandan yang telah pun tua. Kat sini menunjukkan kepada kita, iaitu kami menjadikan bulan beredar di tempat peredaran yang lain yang boleh dijadikan tanda bagi bergantinya bulan sebagaimana matahari yang diketahui dengan pergerakan siang dan malam. Inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT berkenaan dengan ayat ke-119 surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga ibadah haji. Begitu juga dalam surah Yunus ayat yang kelima, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim waladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan baginya peringkat-peringkat, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi Allah menjadikan matahari memiliki sinar yang khusus baginya, bulan ada cahaya yang khusus pula, berbeza garis peredarannya. Matahari terbit setiap hari, terbenam pada akhir hari. Ia berpindah-pindah pada tempat terbit dan terbenam pada musim panas dan musim sejuk. Dengan sebab itu kita dapat menikmati kadang-kala siang lebih panjang, malam pendek, dan sesudah itu malam pula panjang, siang pula pendek pada musim sejuk, dan menjadikan ia bersinar pada siang hari. Dan matahari adalah bintang pada waktu siang. Sedangkan bulan telah ditetapkan untuknya peringkat-peringkat peredaran yang terbit pada waktu malam di awal bulan dalam keadaan sabit, kemudian bentuk cahaya kecil,
sedikit demi sedikit bertambah pada malam yang berikutnya, dan peringkatnya makin bertambah hingga akhirnya jadilah ia bulan purnama yang menerima pantulan dari cahaya matahari sepenuhnya, dan cahayanya sempurna pada malam ke-14. Kemudian ia mula kurang kembali selepas itu sehingga bentuk seperti tandan yang telah tua. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, itulah pokok asal kepada tandan. Sementara Mujahid berkata bahawa al-urjun qadim itu tandan yang tua. Ibn Abbas menterjemahkan maksudnya seperti tandan kurma yang telah lama kering dan melengkung. Jadi Allah menyatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Mujahid mengatakan setiap matahari dan bulan memiliki batasan yang tidak boleh tambah ataupun dikurangkan. Jadi kedua-duanya bergerak mengikut ketetapan Allah SWT. Ini difahami oleh orang yang jadi pilot sebagai contohnya. Saya bertanya kepada pilot, apakah pengalaman anda menaiki kapal terbang? Antara yang menarik jawapannya, kita terbang daripada Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Ada kalanya di kiri kita gelap Ustaz, di kanan kita terang. Di kanan masih lagi siang, di kiri gelap. Kalau kita balik, ada waktunya keadaan berbeza pula. Di kanan kita gelap ataupun di kanan kita terang, di kiri kita gelap. Menunjukkan bahawa inilah perkataan yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat yang kita bincangkan, satu bab isti'arah itu, iaitu وَآيَةٌ لَهُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ. Naslah. Ini telah kita pelajari perkataan isti'arah tasrihiyah, iaitu seolah-olah malam itu dan siang dipisahkan, sebagaimana seorang yang melapah daging kambing itu dibezakan ataupun ditanggalkan kulitnya daripada isinya, dipisahkan. Tapi dalam satu pemisahan yang berlaku di situ latifun. Ini menunjuk kepada bagaimana keadaan yang berlaku itu di lail dan juga nahar ini tidak kita rasakan terkejut. Mana terkejut tiba-tiba terus malam. Tidak berlaku begitu. Dia proses itu berlaku sedikit demi sedikit. Maka inilah keindahan ayat Allah Taala bila ia menceritakan kepada kita nikmat-nikmat yang diberikan itu untuk kita sedar dan kita bersyukur di atas pemberian yang berbagai itu. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian. Kemudian apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang pertama perkataan idrak, iaitu bila Allah Taala menyatakan wasyamsu tajri li mustaqirrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar. Matahari tidak akan dapat mengikut ataupun dapat mendapatkan bulan. Idrak ini maknanya mendapatkan, dan tidak pula walal laylu sabiqun nahar, dan malam tidak akan dapat mendahului siang. Dari sudut bahasa Arab, perkataan idrak dengan as-sabaq ini berbeza. Kenapa ya? Kenapa bila Allah menyebut perkataan matahari tidak akan mendapatkan bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang? Apa bezanya pada perkataan idrak dan as-sabaq? Kenapa ada perbezaan kat situ? InsyaAllah kita akan uraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.